Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mawar Aidil bin Amiruddin akan ceritakan mengenai bangsa Melayu. Pertama, latar belakang bangsa Melayu. Di manakah asal-usul orang Melayu? Menurut kajian yang dilakukan oleh ilmuwan Puan Zahra Sulaiman, pembentukan Melayu sejak 60,000 tahun lalu berpunca daripada nenek moyang orang asli asal yang berlabuh di tanah besar Sunda. Kajian ini berlandaskan bukti dari penyelidikan ujian DNA terhadap orang asli asal menggunakan tulang manusia prasejarah. Dialek dan bahasa bagi bangsa Melayu pula. Di Malaysia terdapat 8 dialek bahasa Melayu secara umumnya yang boleh saya kongsikan, iaitu dialek orang utara, Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di samping itu, perayaan Aidilfitri merupakan perayaan umum yang sentiasa disambut oleh bangsa Melayu. Perayaan Hari Raya Aidilfitri ini sinonim dengan masyarakat yang berpegang dengan agama Islam di seluruh dunia, tidak mengenal rupa dan bangsa. Lazimnya, perayaan ini diraihkan selepas ibadah berpuasa selama sebulan bagi masyarakat Islam. Penanda ketibaan hari perayaan ini adalah berlandaskan dengan melihat bulan. Selain itu, ciri lain bagi perayaan ini adalah amalan kunjung mengunjung, saling memaafi dan pemberian duit raya adalah perkara yang dilakukan dalam menyambut perayaan ini. Seterusnya, mengenai pakaian tradisional orang Melayu. Bagi kaum lelaki, terdapat 2 jenis pakaian tradisional, iaitu baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belanga. Manakala, kaum wanita pula juga terdapat 2 jenis pakaian tradisional, iaitu baju kurung dan baju kebaya. Akhir sekali, apakah makanan tradisional orang Melayu? Di sini terdapat beberapa jenis makanan tradisional yang menjadi kegemaran masyarakat Melayu, iaitu makanan seperti nasi lemak, lemang, rendang dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan kaum Cina di Malaysia. Dari aspek latar belakang, orang Cina merupakan keturunan bangsa Han yang bermigrasi ke tanah Melayu pada abad ke-15, iaitu bermula daripada dinasti Qing sehinggalah ke Republik China. Berlaku semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, hubungan rasmi antara orang Cina dan Melaka meningkat di bawah penguasaan Sultan Mansur Shah pada era ke-19 dan ke-20, yang mana orang Cina berhijrah secara berkumpulan untuk memasuki tanah Melayu. Antara daerah yang terlibat dalam penghijraan tersebut ialah daerah Guangdong, Fujian dan Hainan. Bangsa Han kebanyakan ditemui di zon-zon selatan dan pantai barat seperti di Perak dan Negeri Sembilan. Di aspek perayaan kaum orang Cina di Malaysia ialah orang Cina akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina dan Pesta Tanglung, yang mana Pesta Tahun Baru Cina merupakan satu perayaan yang sangat popular dalam Malaysia. Pada malam hari Tahun Baru Cina, ahli keluarga akan berkumpul secara besar-besaran untuk makan malam bersama-sama untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Pada hari pertama Tahun Baru Cina, anak-anak harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada kedua ibu bapa untuk mendapat tuah yang baik. Dalam masa yang sama, tarian singa juga akan diadakan. Bagi perayaan Pesta Tanglung pula, ia dikenali sebagai Cap Gomeh yang disambut pada pengakhiran sambutan Tahun Baru Cina. Pelbagai warna dan mercun tanglung akan dinyalakan untuk memeriahkan suasana. Tujuan untuk menyalakan mercun kerana ia dapat menghalau makhluk-makhluk jahat yang membahayakan nyawa manusia. Pada hari tersebut, orang Cina juga akan melontar buah limau ke dalam laut dengan menulis maklumat tentang dirinya untuk mendapatkan pasangan. Saya akan menjelaskan tentang bahasa dan dialek kaum Cina. Bahasa Cina ataupun dikenali sebagai bahasa Han merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Han. Kira-kira 1/5 daripada semua manusia di bumi betul-betul menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa ibunda. Sebagai contohnya dalam bahasa Melayu, selamat pagi, dalam bahasa Cina ialah 早上好. Kaum Cina mempunyai dialek yang berbeza dan dialek yang terdapat dalam negara Malaysia adalah Cantonese, Hakka, Hokkien dan sebagainya. Yang keduanya, saya akan menjelaskan tentang pakaian tradisional kaum Cina. Yang pertama adalah samfu. Samfu dalam dialek Cantonese yang bermaksud baju dan seluar. Laki yang kaum Cina akan memakai samfu sama Tahun Baru Cina sebagai tanda identiti Cina. Yang kedua adalah hanfu. Orang Cina terdiri daripada bangsa Han, oleh itu hanfu merupakan pakaian tradisional yang benar untuk orang Cina. Yang ketiga adalah chongsang. Pakaian chongsang sering dilihat dalam konteks anggun.
Kain untuk Chow-sam adalah menggunakan kain sutra atau kain yang lembut. Gaun tersebut mempunyai motif khas seperti burung, bunga, naga dan sebagainya. Hai, saya Zana. Hai, saya Iman. Hari ini kami akan menceritakan kaum ketiga terbesar di Malaysia, iaitu kaum India. Mesti semua sangat teruja ingin mengetahui tentang latar belakang kaum India. Kebanyakan kaum India yang datang ke Tanah Melayu semasa zaman penjajahan British. Kaum India ini hadir ke Tanah Melayu kerana tawaran pekerjaan di kawasan ladang. Pada masa itu dan sehingga sekarang, dialek yang ditutur oleh kebanyakan kaum India ialah bahasa Tamil, Malayalam dan Telugu. Sebagai contoh, bahasa Tamil ialah Neyingi urike, dan Arya Ulin. manggi sebdalum. Wah, boleh tahan Iman bahasa Tamil. Tambahan, uniknya lagi mengenai kaum India adalah perayaan mereka dan juga makanan yang dimakan oleh mereka. Okey, antara perayaannya Hari Deepavali iaitu untuk pengetahuan semua, Deepa yang bererti cahaya, manakala Gavali yang bererti barisan. Jadi Hari Deepavali dikenali sebagai pesta cahaya. Selain itu, masyarakat India di Malaysia juga menyambut Hari Thaipusam, iaitu bagi penganut agama Hindu, Thaipusam adalah hari untuk menghapuskan dosa dan bertaubat sepenuhnya dari kesalahan masa lalu. Biasanya, Hindu akan menyambut Hari Thaipusam di Batu Cave kerana Batu Cave dianggap sebagai satu tempat yang suci. Hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun atas dosa yang telah dilakukan sepanjang tahun. Ramai juga lelaki Hindu yang akan mencukur rambut pada hari tersebut dan mewarnakan kepala dengan warna kuning daripada kunyit. Pada hari itu juga mereka akan membawa susu yang diisi dalam belanga kerana susu dianggap paling suci. Selain daripada itu, ada juga dalam kalangan pembayar nazar atau peminta ampun yang mencucuk panah besi pada lidah dan pipi dari kiri ke kanan dengan panah pendek dan panjang. Pelbagai cara bagi kita yang nampak menyeksakan diri dilakukan bagi menunjukkan mereka memohon ampun. Boleh dikatakan semua pembayar nazar berada dalam keadaan separuh sedar kerana telah menggunakan bahan-bahan tertentu. Ada juga yang percaya dewa yang memberi kuasa kepada mereka untuk berbuat demikian dan mereka seolah-olah jalan terumbang-ambing dalam berada keadaan separuh sedar. Amalan ini amat dipandang berat dalam perayaan ini. Mengikut kajian, Thaipusam dapat menyatupadukan semua penganut Hindu dari pelbagai ladang dan bandar yang terkumpul di beberapa buah kuil Hindu yang besar sahaja. Selain disambut di Malaysia, negara lain seperti Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka dan lain-lain juga meraikannya. Jika bercakap tentang perayaan bagi kaum India, pastinya mereka mempunyai makanan tradisional. Contohnya muruku, tosai, putu mayang dan lain-lain. Akhir sekali, setiap kaum pasti mempunyai pakaian tradisional mereka sendiri yang tersendiri. Ini sebagai lambang dan identiti kepada bangsa tersebut. Baiklah, pakaian tradisional bagi kaum Indian lelaki ialah kurta, manakala pakaian tradisional bagi kaum Indian perempuan ialah sari. Ini berakhirlah pembentangan bagi kumpulan kami bagi tajuk Warna-Warni Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton video kami.